Hai, Assalamualaikum. Hari ini saya nak ajar cara untuk kita masuk jadual pengajaran ke dalam CIDS. Baiklah, pertama sekali seperti biasa, cikgu-cikgu perlu log in ke dalam laman web CIDS kita ni. Cikgu isilah ID dan password, kemudian tekan butang log in. Kemudian cikgu akan dipaparkan dengan pilihan CIDS versi 9.0 ataupun CIDS versi 8.0. Seperti biasa, saya sarankan cikgu-cikgu menggunakan CIDS versi 9.0. Jadi cikgu-cikgu hanya perlu klik saja butang berwarna oranye ini, kemudian cikgu akan dibawa ke dalam paparan skrin CIDS versi 9.0. Jadi untuk mengisi waktu pembelajaran atau jadual waktu peribadi, cikgu-cikgu perlu melihat ke butang-butang yang di sekeliling ini. Kemudian cikgu nampak butang ataupun logo gear ni, cikgu hoverkan, gerakkan mouse ke butang tersebut dan cikgu nampak 3 pilihan: waktu pengajaran, profil pembelajaran dan adegan pengajaran. Cikgu-cikgu boleh pilih waktu pengajaran sebab kita nak masukkan jadual waktu. Jadi kita klik waktu pengajaran. Dan pop-up skrin ini akan keluar. Kita besarkan skrin. Baiklah, di sini ada jadual waktu peribadi yang telah saya masukkan terlebih dahulu. Yang ini dah lama dah lah saya isi. Tapi untuk hari ini saya akan buat yang baru untuk cikgu-cikgu jadikan contoh. Baiklah, cikgu scroll ke bawah dan akan nampak butang tambah set jadual. Jika cikgu adalah pengguna kali pertama yang hendak mengisi jadual waktu, cikgu takkan nampaklah 3 jadual ni. Sebab ini adalah jadual yang saya dah isi sendiri. Okey, cikgu akan nampak butang ini saja. Cikgu klik tambah set jadual. Okey, cikgu akan nampak waktu sesi persekolahan bermula, waktu sesi persekolahan tamat, jumlah maksimum waktu pengajaran di sekolah. Okey, untuk tiga-tiga benda ni, cikgu boleh ignore sahaja, cikgu boleh buat tak nampak je. Sebab dia tak mengganggu pun kita punya jadual. Jadi tak ada masalah sangat bahagian ini. Untuk hari persekolahan bermula, dari cikgu tetapkan Isnin hingga Jumaat. Dekat sini dia dah default Isnin hingga Jumaat. Tapi sekiranya ada perubahan, cikgu setkan semula Isnin hingga Jumaat. Baiklah, untuk nama jadual waktu pengajaran Anjal, cikgu boleh letak nama jadual yang cikgu nak. Cikgu boleh letaklah jadual PDPR 1 ke, jadual PDPR 2 ke, jadual PDPR 3 terpulang pada cikgu. Untuk ini saya letak jadual PDPR 2 sebab kat bawah tu saya dah ada nama jadual PDPR. Takut nanti bertindih pula nama dia. Okey. Sekarang cikgu nampak ada beberapa kolom di bawah. Hari, nama kelas, subjek, masa, jadual, jumlah waktu, jumlah RPH dan tindakan. Pertama sekali cikgu pergi ke kolom hari untuk kita pilih hari waktu kelas kita. Kita akan mula dengan Isnin lah. Kita pilih hari Isnin, kemudian kita pilih kelas. Untuk membuat jadual ni cikgu kena refer jadual peribadi ya. Takut nanti cikgu tersalah isi ke apa ke. Okey, pilih hari, pilih kelas, contohnya Satu Harapan, kemudian subjek, kategori untuk saya bahasa Inggeris, kategori bahasa dan subjeknya bahasa Inggeris. Kemudian waktu mula, kelas saya bermula pada 10 pagi. Untuk yang ni, cikgu tak ada pilihan selain daripada scroll ke bawah sebab dia tak boleh nak isi. Okey, dia boleh isi tapi cikgu kena isi penuh macam ni. Contohnya pukul 10 dan waktu tamat kelas saya adalah pada pukul 1 PM. Tengok dia tak jadi juga, saya pun tak faham. Cikgu scroll lah ke bawah memilih waktu. 10. Okey. Kemudian jumlah waktu, cikgu ikut jumlah waktu dalam jadual lah. Contohnya 5 waktu di sini. Dan RPH, 1 subjek, 1 RPH. 1 sesi, 1 RPH. Okey, kemudian cikgu-cikgu perlu menekan butang tambah. Sekiranya cikgu-cikgu terlupa menekan butang tambah, cikgu takkan boleh menambah hari-hari yang lain. Okey, cikgu tekan butang tambah ini. Kemudian dia akan keluar pilihan yang lain. Cikgu pilihlah lagi hari apa yang cikgu nak isi.
Kalau Isnin tu ada 2 subjek atau 2 kelas, cikgu tambahlah Isnin, pilih kelas 2 usaha. Contohnya lah, bahasa lagi, subjek bahasa Inggeris. Okey, kemudian waktu, maaf ada gangguan. Kemudian waktu mula pukul berapa? Contohnya pukul 1 petang hingga pukul 2. 1 petang hingga pukul 2. Okey. Jumlah, ya Allah, kenapa? Okey, jumlah waktunya adalah 2. Contoh. Jangan kita tekan butang tambah. Dan begitulah seterusnya. Kemudian jika cikgu dah lengkap mengisi waktu, jadual waktu cikgu bolehlah tekan butang simpan. Sekiranya cikgu terlupa, dia tekan simpan secara automatik ya. Nanti kita kena isi lagi dan itu memenatkan. Baik, kita tekan butang simpan ini. Okey. Dan cikgu boleh tengoklah jadual waktu cikgu dengan menekan butang papar jadual waktu. Dia akan keluar macam ni, Isnin hingga Jumaat. Contohnya pada jadual saya, Isnin hingga Jumaat ni dah full dah. Kelas saya ada hari Isnin, Selasa, Rabu dan seterusnya. Sekiranya cikgu ada jadual waktu bertindih, contoh hari Selasa pada pukul 8 hingga pukul 9.30, seperti dalam jadual saya ni, saya mengajar bahasa Inggeris tahun 1. Tapi dalam waktu yang sama, saya juga kena mengajar tahun 2 dalam waktu yang sama. Jadi cikgu kena buat tambah set jadual yang baru khas untuk waktu yang bertindih sahaja. Contohnya waktu yang bertindih tu hari Selasa. Jadi cikgu isi hari Selasa je. Hari lain tak payah isi. Melainkan kalau hari lain pun ada waktu bertindih, cikgu isi waktu yang bertindih itu. Okey, boleh ya cikgu? Kalau tak boleh tak apa, nanti cikgu boleh tanya saya secara peribadi. Kemudian cikgu boleh simpanlah. Simpan pula. Cikgu boleh kembali atau cikgu nak cetak ke terpulang kepada cikgu. Kalau saya akan kembali. Okey. Sekarang kita dah siap mengisi jadual waktu. Sekiranya jadual waktu cikgu ni dah tersalah isi, cikgu nak padam pula, cikgu boleh klik pada jadual waktu tersebut dan cikgu hapus satu persatu. Okey, hapus satu persatu dan cikgu simpan. Dan cikgu tekan kembali. Jadual tu dah tak ada dah. Jadual PDPR yang kedua tu dah tak ada. Okey. Sekali lagi saya tunjuk, saya nak padam jadual PDPR yang ini. Saya tekan hapus satu persatu. Setiap hari tu ya, saya tekan hapus. Kemudian saya simpan. Kita kembali. Jadual PDPR tu dah tak ada. Okey. Itu sahaja. Selepas cikgu dah buat jadual, bolehlah cikgu mula untuk membuat RPH. Okey. Sekian. Assalamualaikum.